Assalamualaikum Puan Rahmah. Hari ini saya ada sampel ikan siakap dari tangki 20 tan fasa 3. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, kita dah kena pasti parasit dalam sampel awak ni ada parasit Amylodinium. Jadi macam mana untuk rawatan tangki saya yang 20 tan tu? Jadi tindakan seterusnya awak kena buat rawatan lah. Untuk Amylodinium ni dos dia 0.45 gram per tan kumpulan sulfat selama 3 hari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Yang dihormati Tuan Pengarah Penyelidik yang berusaha Dr. Azhar Hamzah, Pengarah FRITD yang berusaha Dr. Ahmad Daum, Ketua Unit Kesihatan Ikan FRITD yang berusaha Dr. Saharah Idris dan seterusnya pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana telah diberikan peluang ini kepada saya bagi menyampaikan sebahagian daripada tugas saya di FRI Tanjung Demong. Saya Puan Rahmah binti Mak Zain sebagai pembantu makmah di Unit Kesihatan Ikan dan Kualiti Air FRI Tanjung Demong. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyakit ikan merin khususnya di FRI Tanjung Demong. Penyakit ini merupakan kepada perubahan dalam badan atau mana-mana organ badan yang mengganggu fungsi fisiologi yang normal dan menyebabkan kematian ikan. Penyakit ikan terbagi kepada dua jenis, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit ialah penyakit yang disebabkan tindak balas mikroorganisma haiwan atau tumbuhan. Contohnya seperti VNN, Irido dan Vibrio spesies. Manakala penyakit yang tidak berjangkit pula disebabkan oleh benda-benda yang tidak bernyawa, iaitu pemakanan dan genetik. Ikan yang dijangkiti penyakit akan menunjukkan gejala-gejala yang jelas. Antara simptom ikan yang berpenyakit ialah ikan menggesek-gesek badan pada tangki, lendir berlebihan, hilang selera makan, sisik tanggal, mata menjadi kelabu, insang pucat, sirip atau ekor kemerahan, berenang secara tidak normal. Jangkitan parasit adalah salah satu punca utama kepada penyakit ikan. Ia terbahagi kepada dua jenis, iaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit ialah parasit yang hidup pada permukaan luar badan ikan, manakala endoparasit ialah parasit yang hidupnya di organ di dalam tubuh ikan. Parasit boleh berjangkit pada semua peringkat ikan seperti benih, jewana dan induk. Jangkitan parasit yang biasa terjadi di FRI Tanjung Demong ialah Cryptocardium species, Trichodina species, Caliga species, lintah laut, Monogyna dan Amylodinium. Cryptospesies biasanya menyerang insan dan kulit. Parasit ini boleh mengakibatkan mata ikan menjadi putih, sisik tertanggal dan boleh mengakibatkan kematian. Rawatan untuk parasit ialah Formalin 25 ppm selama 7 hari. Untuk parasit Trichodina juga menyerang bahagian insang dan sisik ikan yang menyebabkan kulit menjadi kemerahan dan sisik tertanggal. Rawatan untuk parasit Trichodina ialah rawatan formalin 25 ppm selama 3 hari. Amylodinium species juga menyerang insang dan sisik. Ikan yang dijangkiti akan mempunyai simptom insang merepuk dan mukus yang tebal pada kulit. Rawatan untuk parasit ini ialah kumpulan sulfat 0.35 hingga 0.45 gram per tan selama 3 hari. Jangkitan monogynia juga menyerang insang dan kulit ikan yang menyebabkan sirip menjadi repuk, kulit kemerahan dan sisik tertanggal. Rawatan untuk menghilangkan monogynia ialah menggunakan Ditrex 0.25 gram per tan selama 2 hari. Caliga spesies biasanya akan menyerang kawasan insang dan kulit. Kesan serangan Caliga spesies akan menyebabkan luka pada bahagian kulit,
mukus yang tebal dan pendarahan pada insan. Rawatan untuk kaliga spesies ialah Dipterat 0.25 gram per tan selama 2 hari. Lintah laut merupakan parasit yang menyerang insan dan kulit yang juga menyebabkan luka dan pendarahan. Rawatan untuk menanggalkan lintah laut ialah Dipterat 0.25 gram per tan. Untuk mengelakkan ikan dari dijangkiti penyakit seperti yang saya nyatakan sebelum ini, beberapa langkah pencegahan perlu dititikberatkan supaya dapat mengawal kadar jangkitan penyakit pada ikan. Antaranya ialah mengurangkan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan ikan tertekan atau stres. Nyahkuman peralatan hatchery yang digunakan selepas pengendalian ikan untuk mengelakkan ikan dari dijangkiti penyakit. Menhadkan pergerakan keluar masuk hatchery bagi mengurangkan perebakan penyakit. Pemeriksaan penyakit secara berkala untuk memastikan status kesihatan ikan. Sentiasa amalkan amalan biosecurity yang telah ditetapkan untuk mengurangkan penularan jangkitan. Ikan yang telah menjalani diagnosa oleh unit kesihatan ikan dan disahkan mempunyai simptom jangkitan parasit diberikan rawatan mengikut prosedur operasi piawai FRITD. Kesimpulannya, penyakit ikan adalah salah satu faktor yang perlu diutamakan oleh peternak. Pengurusan hatchery yang tidak sistematik, kepadatan ikan yang tinggi, kualiti air yang kotor dan protokol pemberian makanan hari yang tidak betul adalah contoh faktor yang boleh menyebabkan penyakit ikan. Penyakit juga boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ikan, meningkatkan risiko kecacatan, kematian yang tinggi, seterusnya mengurangkan hasil dan keuntungan. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.